bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersua dalam sesi kali ini dalam membicarakan tentang Think Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai penyelamat dan penyelesaian kepada setiap permasalahan dalam hidup manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang hidup di alam dunia dan ataupun kita katakan alam nyata. Dan kita juga akan hidup pada satu hari nanti di alam yang lain pula, dengan pelbagai jenis alam. Alam barzakhnya, alam mahsyarnya, alam akhiratnya. Ada banyak lagi kita nak tempuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai jambatan untuk menuju kepada alam-alam yang lain. Allah jadikan kepada manusia, Allah takdirkan dan Allah turunkan kepada kita Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat ummah. Maka Allah turunkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad dan seterusnya kepada seluruh umat manusia Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan kepada setiap permasalahan yang berlaku kepada manusia itu sendiri. Anda dengan segala macam ragam masalah yang anda hadapi ketika hidup di dunia. Mana ada manusia hidup atas dunia tak ada masalah. Antara ringan dengan berat, antara susah dengan senang, setiap manusia akan menghadapi masalah demi masalah lagi dia hidup di alam dunia ini. Esok di alam barzakh pula, wallahu alam. Kalau di sini kita selesaikan kita punya permasalahan, mudah-mudahan kita di akhirat tidak mempunyai masalah. Maka dalam hidup di dunia ini untuk menyelesaikan masalah, Allah suruh supaya kita selesaikan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang sering kita bacakan, yang biasa orang baca sebagai, orang katakan sebagai ayat 1000 dinar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam erti takwa sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, menerima ajaran agama Allah, mengambil Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan. Yaj'al lahu makhraja, Allah bagi jalan keluar daripada setiap permasalahan. Sekecil-kecil masalah sehingga sebesar-besar permasalahan. Allah jadikan sekecil-kecil masalah sampai ke sebesar-besar masalah, semuanya penyelesaiannya daripada Al-Quran. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki daripada sekira-kira kita tak sangka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai penyelesaian kepada semua permasalahan. Al-Quran sebagai penyelesaian kepada semua permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad. Asasnya, basicnya, Quran ini adalah untuk diamalkan isi kandungannya. Di samping khususiat, di samping kita katakan hukum hakam khusus kepada Al-Quran yang tidak ada kepada kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain seperti Taurat, Injil, Zabur, ya walaupun tidak ada yang aslinya, tetapi ketika diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lain, kitab yang menjadi panduan mereka, panduan hidup mereka itu hanya untuk dijadikan sebagai panduan semata-mata. Mungkin Zabur ada juga beberapa doa amalan, tetapi tidak seperti mana Al-Quran.
seluruh isi kandungan Quran itu dibaca saja dapat pahala. Ya betul, dibaca saja dapat pahala. Tetapi fahamilah, ini yang saya nak sebutkan di sini, kefahaman yang perlu kita kefahaman yang perlu kita perbetulkan kembali, bahawasanya Al-Quran bukan sekadar hanya untuk dibaca, tetapi diamalkan. Itu nombor satu. Di samping side dia, di samping Quran itu apabila dibaca mendapat pahala. Kenapa Al-Quran itu untuk tujuan utamanya adalah untuk memahami? Kenapa Al-Quran itu tujuan utamanya adalah untuk memahami? Kerana Al-Quran itu adalah sebagai panduan hidup. Kita nak menyelesaikan sebab Al-Quran ini lengkap, merangkumi daripada bab bersucinya, bab ibadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, yang berkaitan dengan amal-amal ibadat yang lain. Termaksud persoalan munakahatnya, nikah kahwin, hubungan kekeluargaannya, juga melibatkan soal kemasyarakatannya, melibatkan soal sosio kehidupan manusia, melibatkan soal perniagaan, melibatkan soal kenegaraan, merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Tidak seperti mana kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tak tinggal pun sedikit pun perkara yang melibatkan tentang kehidupan manusia yang tidak kami sebutkan di dalam Al-Quran. Kami tak tinggal, bererti semua perkara tersebut termaktub di dalam Al-Quran. Maka tinggal lagi bagaimana kita nak memahami Al-Quran itu sendiri untuk dijadikan sebagai panduan. Maka inilah tuan-tuan, percayalah, segala permasalahan, segala penyakit, baik penyakit hati, penyakit atau kita katakan barah kemasyarakatan, dengan perkara-perkara yang sedang berlaku, isu-isu yang sedang berlaku dalam masyarakat dunia pada hari ini, solusinya kena kembali kepada Al-Quran. Kena kembali kepada Al-Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini Quran yang sekarang sedang berada dalam kehidupan kita pada hari ini, yahdi lillati hiya aqwam, adalah penyebab untuk Allah memberikan petunjuk dan hidayah, bimbingan kepada manusia. Khabar gembira, kata Allah, wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Allah kata ini berita gembira kepada manusia dengan kedatangan Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad dan Al-Quran, manusia hidup, kan kita pun belajar daripada sejarah, manusia-manusia itu dikatakan sedang hidup di dalam zaman jahiliyah. Apabila datangnya Quran, datangnya Nabi SAW, manusia hidup dalam dunia ilmu, dalam dunia pengetahuan, dalam dunia wahyu, dalam dunia bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka manusia dididik sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah turunkan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini hampir-hampir Nabi nak wafat dah. Dikatakan ayat ni turun 40 hari sebelum baginda, lebih kurang lah 40 hari sebelum baginda wafat, ketika Hajjatul Wada'. Nabi, apabila Islam dah sempurna, maka Nabi pergi mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Maka Nabi SAW pulang selepas daripada tu tak berapa lama, lebih kurang 40 hari, baginda SAW wafat. Ketika baginda mengerjakan haji, turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kamu nikmat-nikmatku. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan nikmatku itu adalah Al-Quran. Cukup dah di dalam Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan aku redha bagi kamu Islam sebagai cara hidup kamu. Maka Al-Quran adalah panduan untuk dijadikan cara hidup, pegangan hidup, penyelesaian kepada setiap masalah dalam kehidupan kita. Anda ada masalah yang melibatkan soal kemasyarakatan, rujuk Al-Quran. Anda ada permasalahan yang melibatkan soal kekeluargaan, rujuk Al-Quran. Anda ada masalah melibatkan soal keremajaan, remaja-remaja hari ini ada macam-macam masalah, rujuk Al-Quran. Anda ada masalah hari ini dengan murung, stres dan sebagainya, rujuk Al-Quran. Anda ada pelbagai jenis penyakit hati dengan hasad, dengki, dendam dan sebagainya, rujuk Al-Quran. Anda ada pelbagai permasalahan dalam hidup, sila rujuk Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, hadis sahih. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulillah, wa fi riwayatin kitab Allah al-kitab was sunnah. Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Selama-lamanya abada kamu tak akan sesat, kamu tak akan terpesong daripada landasan yang sebenar, yaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi datang dihimpunkan kemudiannya untuk memperjelaskan makna-makna di dalam Al-Quran, makna-makna di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dahulu kita berdepan dengan satu keadaan, satu fenomena, khususnya dalam negara kita ataupun dunia pada hari ini, di mana ramainya manusia tidak tahu membaca Al-Quran, apatah lagi memahami tafsir Al-Quran. Nak mempelajari Al-Quran, biasanya mereka akan mengikuti stepnya dengan peringkat awal, mula mempelajari huruf-huruf, mengenal huruf Al-Quran. Kemudian mereka dah mula membaca Al-Quran, kemudian belajar tajwid. Proses tu memakan masa bertahun lamanya, mungkin 4-5 tahun dan lebih. Kemudiannya barulah nak masuk kepada bidang untuk memahami makna-makna Al-Quran. Sekarang ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada kita Al-Quran, dan ini mungkinlah rahmat manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Saya apabila bercakap tentang manusia yang berada di akhir zaman, teringat saya dengan sebuah hadis yang mafhumnya lebih kurang macam inilah. Satu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapakah manusia yang hebat? Siapakah manusia yang diampunkan oleh Allah? Siapakah manusia ataupun siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Para sahabat berkata, para malaikat ya Rasulullah. Rasul SAW menjawab, ya, sememangnya malaikat itu mulia di sisi Allah, tapi khabarkanlah siapa yang paling hebat, paling mulia di sisi Allah. Para sahabat menjawab, mungkin para nabi dan rasul. Nabi SAW menjawab, para nabi dan rasul sememangnya hebat di sisi Allah, tapi khabarkanlah kepadaku siapakah yang paling mulia di sisi Allah. Lalu para sahabat menjawab, mungkinkah kami, sahabat-sahabatmu yang berjuang bersama denganmu? Rasulullah SAW menjawab, ya, kamu sememangnya hebat di sisi Allah, tetapi khabarkanlah kepadaku siapakah yang paling mulia dan hebat di sisi Allah. Para sahabat terdiam, menundukkan kepala dan tak mampu menjawab. Nabi SAW menjawab, mereka adalah umat-umatku yang hidup jauh selepas daripada kewafatanku. Mereka beriman dengan aku, yang mana Allah berikan dalam riwayat yang lain, Allah berikan khususiat, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Khasa'is Al-Kubra, tentang kelebihan yang besar yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad, iaitulah keyakinan. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita tak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad melainkan Al-Quran. Al-Quran tu mukjizat.
Kita tak pernah tengok Nabi belah bulan. Kita tak pernah tengok rusa bercakap dengan Nabi, biawak ataupun pokok bercakap dengan Nabi, batu yang menangis dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi ada keyakinan yang mantap untuk hidup dan mati dengan Islam. Untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita sujud, tunduk dan sujud menghadap Ilahi. Allah berikan satu keyakinan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Quran di hadapan kita. Allah berikan kepada kita satu nikmat yang cukup besar. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam satu ayat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal mim muddakir." Dan demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran dan iktibar. Fahal mim muddakir. Maka siapa dia yang ingin mengambil iktibar tersebut? Allah dah permudahkan kepada kita untuk kita memahami Al-Quran. Kalau ikut stepnya, nak kena belajar baca alif batanya, hurufnya, makhrajnya, tajwidnya, bacaannya, semuanya itu memakan masa bertahun-tahun lamanya. Kemudian baru nak masuk pula kepada peringkat untuk memahami dan tadabbur Al-Quran. Dan sekarang kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Walaupun mungkin tidak semua, tetapi persiapan dan persediaan ataupun sejumlah yang besar, hampir 80% daripada makna-makna Al-Quran yang boleh kita tadabbur dan memperhatikan maknanya. Kerana solusinya, penyelesaian kepada setiap permasalahan kita ada di dalam Al-Quran. Maka untuk memahami solusi tersebut, kita kena baca, kita kena memahami. Maksud saya baca di sini berarti pahami makna yang ada, tadabbur makna yang ada dalam Quran. Di situ kita akan berjumpa dengan permasalahan kita, penyelesaian kepada masalah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapakah kamu tidak mahu memperhatikan makna-makna Al-Quran? Tadabbur. Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun hati manusia ni semua dah mati, dah dipeterikan oleh Allah sehingga tak boleh masuk dah kebaikan, hidayah, petunjuk daripada Allah. Tadabbur ni bererti belakang. Asal makna dubur tu belakang. Tadabbur bererti apa dia punya solutionnya terhadap permasalahan. Masalah yang kita sedang hadapi ini, penyelesaiannya apa? Maka bagaimana penyelesaian itu akan didapati melainkan dengan mentadabbur, memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Dan itulah tujuan utama kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Allahu Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin mengambil kesempatan ini mengajak diri saya, mengajak anda semua. Jom kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman ini, dengan satu peluang mudah untuk memahami, mentadabbur makna-makna Al-Quran melalui kaedah Think Quran. Seolah-olah Think Quran ini diwujudkan dan dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui minda-minda makhluk hamba-hambanya yang terpilih ini. Bagaimana dengan Think Quran anda dah boleh selangkah dalam bertadabbur dengan memahami makna-makna Al-Quran. Bayangkan selama ini bagi mereka yang solat, mungkin selama ini anda solat dengan tak memahami apa pun bacaan yang anda baca selama ini.
dengan suratul Fatihahnya, dengan surah-surahnya, dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ataupun dengan bacaan tahiyatnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ataupun dengan doa kunutnya, Allahumma hdini, ataupun Allahumma hdina fi man hadait, dengan makna-makna yang ada di dalam tu, Masya Allah, tabarakallah, cukup untuk memberikan satu getaran dalam jiwa manusia, untuk manusia tu kembali kepada Allah. Tapi hari ini, adakah solat telah mendidik kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah? Saya pasti kuncinya terletak dalam memahami makna-makna apa yang kita baca. Kuncinya terletak dalam memahami, dalam bertadabbur terhadap makna-makna dalam Al-Quran. Oleh itu, ingin saya sampaikan pada anda di saat ini, siapapun anda, apapun latar belakang anda, walaupun anda bukan ustaz, mungkin anda baru start, ataupun anda dulunya baju longgar seluar ketat. Oh, tu dia. Siapapun anda, okey, walaupun anda bukan ustaz, anda mampu untuk memahami dan bertadabbur Al-Quran semudah di hujung jari. Hanya main tekan-tekan saja. Macam main game. Zaman lah ni kawan minat, handphone jadi di tangan, tak habis-habis handphone. Maka sekarang kita beralih pula, tak apa, biarkan handphone duduk di tangan. Kalau sebelum ni mungkin buka benda-benda yang mungkin kita katakan kurang bermanfaat dalam hidup kita, sekarang perkara ataupun ubat untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita adalah mentadabbur Al-Quran. Tak perlu banyak, satu hari 15 minit ya. Mungkin 5 minit pagi, 5 minit tengah hari, 5 minit petang ataupun malam. Habis. Cukup dengan hanya 15 minit satu hari. Korbankan masa anda santai-santai, sambil sarapan 5 minit, sambil lunch 5 minit, sambil dinner 5 minit. Dalam sehari 15 minit, 6 bulan anda dah memahami hampir 80% makna yang ada di dalam Al-Quran. 80% makna dalam Al-Quran. Dan di saat itu, ketika kita membaca dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dah memahami sebahagian besar daripada makna-makna di dalam Al-Quran. Dan saya pasti dan saya yakin inilah penyelesaian yang Allah nak kepada manusia. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran ini diturunkan beransur-ansur melihat kepada isu. Ada isu melibatkan soal pusaka, maka lalu turun ayat berkaitan dengan pusaka. Melibatkan isu arak, pengharaman arak, maka lalu turun beransur-ansur dengan isu pengharaman arak. Melibatkan soal riba, maka lalu turun ayat berkaitan dengan riba. Melibatkan soal kekeluargaan, lalu turun ayat yang berkaitan dengan kekeluargaan. Melibatkan soal fitnah, maka lalu turun ayat-ayat berkaitan dengan fitnah. Quran itu turun sesuai dengan isu. Sebab itulah para sahabat memahami makna Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, menangis mereka. Ketika membaca Al-Quran, menggeletar tubuh mereka ketakutan. Ketika mereka membaca ayat Quran, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hati mereka menggeletar, lalu bertambah iman mereka. Selalu saya memotivasikan diri saya, umpamanya kita baca dengan ayat apabila sembahyang tahajud, umpamanya ada kesempatan Allah berikan, kita dapat bangun awal, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, tak dapat banyak ayat-ayat, tak dapat baca banyak surah yang panjang-panjang. Cukuplah dengan beberapa ayat yang kita boleh faham dengan dia punya makna. Ada di kalangan para sahabat Nabi, bila dia semayang dia baca qul huwallah ya. Bila dia semayang dia baca qul huwallah. Bila dia semayang dia baca qul huwallah. Saya habis-habis tak, kalau saya baca pendek-pendek ya.
Masuk rakaat pertama saya akan baca dengan ayat pendek, mungkin kita boleh ulang beberapa kali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam bangunlah bertahajud kepada Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kamu di satu kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Kita tak perlu kepada manusia puji kita. Kita tak perlu kepada makhluk ini memuji kita. Kerana manusia dengan pelbagai perkara dengan yang tersirat di dalam hati mereka. Ada yang puji kerana mereka sukakan kita. Ada yang puji mungkin kerana tertentu daripada habuan keduniaan. Tetapi yang paling penting kita nak puji daripada Allah. Tak perlu kita pamerkan kebaikan kita di hadapan orang, di hadapan makhluk. Tetapi pastinya apabila Allah sayang kepada satu-satu hamba Allah, Allah akan sebutkan nama mereka di kalangan para malaikatnya. Malaikat yang akan sebarkan kebaikan yang ada pada diri manusia tersebut. Tak penting untuk manusia tahu segala kebaikan kita. Cukuplah Allah mengetahui kebaikan yang kita buat. Sebab yang akan membawa kita, yang membimbing kita, membawa kita untuk memberikan tiket untuk kita melangkah kaki masuk syurga Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya mengajak diri saya sekali lagi dengan anda semua. Jom kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quranlah penyelesaian kepada semua masalah dalam hidup kita. Hari ini kita tengok ada jenis manusia-manusia. Hari ini kita tengok pelbagai jenis manusia. Ada yang terlalu busy dengan dia punya kehidupan dia, lifestyle dia, dengan pressure dia, dengan tekanan-tekanan di tempat kerja, dengan masyarakat, stres, macam-macam masalah. Ada orang yang terpaksa kerja siang malam dengan income-nya yang tak cukup. Apalagi ada yang sedang belajar lah, terpaksa kerja lebih masa lah, dengan full time-nya, dengan part time-nya, dengan overtime-nya. Akhirnya no time untuk dia dengan Allah. Apa kata jom kita kembali kepada Al-Quran dengan hanya memberikan masa sambil-sambil saja. 5 minit pagi, 5 minit petang, 5 minit malam. 15 minit satu hari, 6 bulan anda sudah memahami Al-Quran. Dengan memahami, walaupun bukanlah memahami keseluruhannya, tetapi cukup untuk menjadi permulaan. Cukup untuk bukan sekadar selangkah, tapi sudah beberapa langkah dalam mendekati agama Allah, dalam memahami penyelesaian kepada setiap permasalahan kita melalui Al-Quran. Dan inilah tujuan Quran diturunkan kepada umat, kepada manusia. Saya doakan anda semua mendapat petunjuk ini. Yang petunjuk ini sebenarnya bukan saya yang memberikan petunjuk. Petunjuk ini adalah petunjuk Allah. Petunjuk ini adalah petunjuk daripada wahyu Allah yang akan diberikan khusus kepada anda. Maka kalau anda masih lagi memilih jalan untuk tidak kembali kepada Allah melalui Al-Quran, itu Dan tak boleh nak nolongnya. Yang ni selalu saya kata, jangan kata ustaz tak payung. Okey, dah payung dah. Dah bagi tahu dah. Nanti esok duduk dalam kubur, Allah Ta'ala berfirman, lepas tu kita diperingatkan setiap pagi Jumaat, dengan manusia akan mengadu di hadapan Allah, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah nampak dah azab kami nak kena ni ketika berada di alam barzakh. Wasami'na, dan kami telah mendengar. Dah dengar, dah faham, dah dengar dah ceramah ustaz tu masa di dunia dulu. Farji'na ya Allah, kembali kami ke alam dunia. Inna muqinun, bahawa hari ini kami yakin ya Allah. Ya Allah, pergi tak kembali, dah terlambat. Dah terlambat. Tak boleh nak payung dah. Kalau nak payung, sekarang. Ini peluang. Dengan ayat yang saya bacakan tadi, walaqad yassarnal Quran, kami mudahkan bagi kamu.
maka tidak ada alasan lagi untuk anda tidak mentadabbur, memahami makna Al-Quran setelah datangnya kaedah think Quran. Inilah peluang yang Allah berikan. Saya selalu gunakan istilah mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Sekarang ada di depan mata. Ini adalah mengambil peluang. Kalau selama ni manusia mencari-cari, sekarang ambil terus. Dah dihidangkan kepada kita. Kemudian baca dan kaji, ikuti program tersebut. Berarti anda mencari lagi peluang untuk mendekati Allah, untuk mendekati agama Allah, mendekati Al-Quran. Dan akhirnya anda mencipta peluang-peluang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah ringkas saya ini, sedikit ucapan ringkas saya ini, bagaimana Quran penyelesaian kepada semua permasalahan dalam hidup. Saya tak sempat nak sampaikan semua perkara pada masa ini. Anda perlu masuk dalam think Quran. Anda perlu belajar sambil-sambil dengan makna dan tadabbur makna Al-Quran. Anda akan mendapati permasalahan anda akan selesai melalui Al-Quran. Penyelesaian itu daripada Allah. Masalah daripada Allah. Penyelesaian daripada Allah. Hanya anda perlu buka dan selesaikan masalah anda di dalam melalui Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam daripada saya doakan anda semua, siapa anda sekalipun, walaupun anda sebelum ini tidak pernah solat, walaupun anda selama ini tak pernah terfikir untuk menjadi manusia yang mendekati agama Allah, jom kita bersama dalam think Quran. Hanya main ujung jari, main tekan. Lama kelamaan alhamdulillah kita dah boleh tadabbur Al-Quran, dah boleh faham makna-makna Al-Quran. Akhirnya anda dapat menyelesaikan masalah anda dunia dan akhirat melalui Al-Quran. Dan itulah makna sebenar Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak mengakhiri satu kisah. Pada satu hari ini, kisah ini disampaikan oleh guru saya. Dan guru saya ni adalah anak murid kepada Allahyarham Tok Kenali. Tok Kenali ni kalau orang duduk dalam dunia agama, dunia Islam ni, satu ketika dahulu memang cukup terkenal di Kelantan, bahkan di seluruh tanah air kita. Disebabkan Tok Kenali ni ulama besar daripada Kelantan. Beliau belajar di Mekah melalui guru-guru yang hebat. Tok Kenali ni tuan-tuan, masa dia menjadi murid kepada guru terkenal di Mekah nama Syekh Ahmad Al-Fatani, berlaku satu persidangan di kalangan para ulama membincangkan satu perkara di Mesir katanya. Lalu Tok Kenali menjadi khadam, berkhidmat pada gurunya untuk pergi ke Mesir bersama menemani gurunya dalam mesyuarat ataupun perbincangan tersebut. Lalu kata dengan pengerusi majlis ketika membuka majlis ni, kata Tok Guru saya, beliau ambil cerita ni daripada guru beliau Tok Kenali sendiri, bahawa ketika majlis diadakan, lalu kata dengan pengerusi majlis tu lah, lebih kurang macam tu, dia kata, okey, majlis kita hari ni berhimpun, kita nak membincangkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran. Mungkin berlaku sedikit kesilapan dalam menterjemahkan isu, okey, ataupun mungkin saya ingat dia nak bincang perkara yang isu-isu baru dan mencari solusinya daripada Quran. Tapi lalu dia bercakap dengan perkataan, kita nak membincang perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. Lalu dengan penuh beradabnya Tok Kenali minta izin daripada gurunya Syekh Ahmad Al-Fatani untuk bangun bercakap. Lalu bangunlah Tok Kenali, katanya bercakap dengan lisannya yang fasih dalam bahasa Arab. Dia kata, saya nak mencelah dan nak bertanya satu soalan. Adakah kami yang duduk di Mekah pada saat itu membaca suratul Fatihah tak sama dengan mereka yang sekarang ni berhimpun di Mesir pada ketika itu? Lalu kata dengan pengurusi, sudah pasti surah Fatihah yang kita baca, Quran yang ada di mana-mana seluruh dunia sama, Quran yang sama, surah Fatihah yang sama. Kalau surah Fatihah yang sama, ayat yang pertama selepas Bismillahirrahmanirrahim menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang mentadbir, yang mencipta, mentadbir, menguruskan alam ini. Alam ni ciptaan Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya, dan buku panduan, manual dia untuk mentadbir alam ini juga diberikan oleh Allah, iaitulah Al-Quran. Kalaulah buku panduannya itu diberikan oleh Allah sang pencipta alam semesta ini untuk dijadikan panduan, dah ada Al-Quran, kenapa kita katakan bahawasanya di dalam Al-Quran tidak ada, masih terdapat perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran, ataupun ceteknya ilmu kita dalam memahami makna Al-Quran. Sebab itu telah saya bacakan tadi dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam kitab ini, yakni Al-Quran, kami tidak tinggal satu perkara pun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Saya tanya pada tuan-tuan, contohnya, ada ayat yang mengajar kita bagaimana untuk buat roti canai di dalam Quran? Ada ayat yang mengajar kita macam mana nak pomen kenderaan di dalam Al-Quran? Sekurang-kurangnya dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli yang mengetahui sekiranya kamu tak mengetahui. Nak pomen kereta, pi tanya. Pi tanya tengok siapa ahli yang pomen kereta. Bagaimana nak pomen kereta? Ini bererti Quran telah mendahului penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Cari kepada ahlinya. Maka jangan kata Quran tak sebut di dalam Al-Quran, tak, masih ada lagi perkara yang tak disebut sebagai solusi kepada permasalahan kita. Tetapi Allah telah menjelaskan segala-galanya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini amat-amat bermanfaat untuk kita, menjadikan Al-Quran sebagai penyelesaian kepada semua permasalahan kita. Jom, think Quran. Tak pilih ting Quran, cerai, dah pilih sempoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.